Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberikan nikmat kesihatan, nikmat dipanjangkan usia dan dapat lagi kita sama-sama untuk mempelajari satu daripada tajuk adab bagi tahun 3 pada hari ini, iaitu adab menziarahi orang tua. Okey, adab menziarahi orang tua. Okay, terlebih dahulu kita nak tengok apa itu pengertian orang tua. Okay. Orang yang lebih tua daripada kita dan orang yang seusia atau lebih tua dari ibu bapa kita. Okey, ini definisi orang tua. Kalau soalan tanya, apakah pengertian orang tua? Iaitu sudah semestinya orang yang lebih tua daripada kita, yang kita boleh panggil abang ataupun pakcik, ataupun orang yang seusia atau lebih tua daripada ibu bapa kita. Tu mestilah dia orang tua. Okey, seterusnya adab menziarahi orang tua. Apakah ada adab menziarahi orang tua? Okey. Memberi salam ketika berjumpa, memanggil dengan panggilan hormat, menjaga tingkah laku di hadapan mereka, membawa buah tangan apabila menziarahi orang tua, menolong orang tua menghidam makanan, tidak memotong percakapan orang tua, ikhlas memberi dan tidak mengharapkan balasan. Okey, ini di antara ada adab apabila kita pergi menziarahi orang tua. Okey, yang pertamanya memberi salam ketika berjumpa. Bagi salam. Okey. Memberi salam juga adalah salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sahabat-sahabat juga pelik dengan kecepatan Rasulullah memberi salam. Sampaikan sahabat tak sempat nak memberi salam kepada Rasulullah, tapi Rasulullah dulu. Rasulullah yang selalu orang yang first yang bagi salam bila jumpa dengan para sahabat. Kemudian memanggil dengan panggilan hormat, pakcik, uncle, abang, tak kisahlah. Asalkan kita panggil dengan panggilan yang hormat kepada mereka. Jangan bahasakan diri kita aku, nampak macam kasar. Kemudian menjaga tingkah laku, bawa buah tangan, tolong orang tua menghidam makanan, tidak memotong percakapan orang tua. Jangan sampai diorang cakap sikit kita potong, diorang cakap sikit kita potong. Nampak macam kita ni kurang hormat kepada mereka. Okey. Seterusnya, cara menjaga hubungan dengan orang tua. Kita nak tengok berkaitan dengan cara-cara menjaga hubungan dengan orang tua. Okey, yang pertama, bercakap dengan sopan. Kemudian, menghormati mereka. Memberi pertolongan kepada mereka. Mendoakan kesejahteraan mereka. Okey, ini adalah cara menjaga hubungan dengan orang tua. Okey, dengan cara kita bercakap dengan sopan. Kalaulah kita ni bercakap dengan percakapan yang tak sopan, maksudnya kurang ajar, hubungan kita dengan orang tersebut akan renggang. Okey, kemudian menghormati mereka. Hormatlah mereka sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian memberi pertolongan kepada mereka. Kalau kita jumpa dengan siapa-siapa pun, orang yang lebih tua daripada kita, kita bagilah pertolongan sekiranya mereka memerlukan pertolongan. Okay. Kemudian mendoakan kesejahteraan mereka supaya mereka dipanjangkan usia, sihat selalu. Okay. Sentiasa mendoakan orang yang lebih tua daripada kita. Nak menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Okey, seterusnya
Kita tengok kepada faedah beradab ketika menziarahi orang tua. Apa faedahnya sekiranya kita beradab ketika menziarahi orang tua? Antaranya ialah dihormati orang yang lebih muda dan dikasihi oleh orang yang lebih tua. Yang kedua, hidup menjadi berkat. Mendapat banyak nasihat, mendapat banyak pengalaman, mendapat pahala, menghindari syak wasangka, hidup tenang dan tenteram, dan masyarakat yang harmoni. Okey, ini adalah di antara faedah-faedah kalau kita beradab semasa menziarahi orang tua. Okey, kita akan dihormati oleh orang yang lebih muda dan dikasihi oleh orang yang lebih tua. Okey, so bila kita beradab, yang salah satunya kita akan menunjukkan kita punya kepribadian yang baik. So, kita akan dihormati oleh orang yang lebih muda. Orang akan respect kita dengan sebab kita beradab dengan orang tua. Dan orang tua pun akan kasih kepada kita. Okey. Kemudian hidup menjadi lebih berkat, mendapat banyak nasihat dan pengalaman. Kita boleh belajar daripada pengalaman orang yang lebih tua dan kita akan dapat nasihat daripada mereka. Dan semestinya bila kita beradab, kita akan mendapat pahala, dan menghindari syak wasangka. Orang takkan syak bukan-bukan pada kita dengan sebab beradabnya kita tu. Kemudian hidup kita akan tenang dan tenteram, tak dikecam, tak apa. Okey. Dan masyarakat yang harmoni. Okey, dan seterusnya kita tengok kepada akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Apa akibatnya sekiranya kita tidak beradab semasa menziarahi orang tua? Okey, mendapat dosa, hidup tiada keberkatan, dibenci Allah dan Rasul, mementingkan diri sendiri, tidak dihormati masyarakat, menimbulkan syak wasangka, hidup tiada panduan. Okey, ini antara akibat-akibat yang kita akan dapat sekiranya kita tidak beradab ketika menziarahi orang tua. So, perbuatan tidak beradab ni semestinya akan mendapat dosa, hidup tiada keberkatan kerana orang yang tak beradab ni tak ada siapa yang nak mendoakan dia. So, hidup dia tak berkat. Kemudian dibenci oleh Allah dan Rasul. Kita akan terkenal dengan sikap mementingkan diri sendiri. Kita rasa kita hebat. Jumpa orang tua pun tak hormat. Kita lebih pentingkan diri kita sendiri. Tidak dihormati masyarakat. Masyarakat pun akan benci dan menimbulkan syak wasangka. Menimbulkan syak wasangka ni maksudnya orang akan kecam kita, orang akan keji kita. Sekiranya kita tidak beradab. Okey, tu akibat dia. Dan hidup tak ada panduan. Tak ada siapa yang, bila kita seorang yang tidak beradab, kita ni tak ada siapa yang akan pandu kita. Tak ada siapa yang akan menasihatkan kita disebabkan oleh perangai kita sendiri. Okey, ini adalah akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan tajuk adab menziarahi orang tua. Semoga dengan video ini dapat membantu para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran adab tahun 3. Okey, segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.